A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan keizinan, dengan peluang yang masih diberikan kepada kita untuk meneruskan puasa kita yang mana telah masuk hari ke-6 kita berpuasa di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita masih terus bersemangat untuk meneruskan ibadah puasa di bulan yang mulia ini, insya-Allah. Jadi pertama kali kepada warga SKIP dan juga khususnya kepada murid-murid SKIP sekalian, semalam kita telah membicarakan tentang ibadah solat, di mana setiap solat yang kita lakukan itu akan digandakan dengan sehingga 70 kali ganda. Manakala solat sunat menyamai dengan pahala solat fardu. Dan sambung sikit di sana bila mana kita mengerjakan ibadah solat, walaupun kita diberitakan dengan ganjaran yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di sana bergantung kepada satu perkara yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu niat kita. Niat kita adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah kita, solat kita, ibadah kita baca Quran, zikir dan sebagainya, itu bergantung kepada niat kita. Niat kita hanya lillahi ta'ala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah dikira sebagai mendapat apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana setiap pekerjaan itu, ibadah itu bermula dengan niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu dimulakan dengan niat. Okey. Seperti juga dengan puasa, kita memerlukan kepada niat. Bila kita tidak melakukan niat, maka puasa kita tak sah. Dan juga solat kita memerlukan kepada niat yang ikhlas. Tujuan kita buat itu hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita buat semata-mata kerana ibu ayah suruh ke apa ke, sebab apa pun itu tidak dikira sebagai amalan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Seumpamanya kita kalau kita pergi main bola ke, seumpamanya di Padang kan, sebelum musim PKP lah, kita boleh pergi main bola. Kita pergi main bola itu, contohlah, walaupun kita pergi main bola setengah jam, 1 jam, tapi kita tak rasa letih. Sebab apa? Sebab itu kita pergi tu dengan kerelaan kita, dengan kata keikhlasan kita lah. Mana tak ada siapa yang paksa kita pergi main bola. Kita main bola itu sebab kita minat, dan sebab kita suka, dan sebab kerelaan hati kita, maka kita pergi main bola. Tanpa rasa penat apa sebagainya, sebab kita suka. Begitulah ibadah. Bila mana kalau kita buat satu benda perkara yang kebaikan itu, ibadah dan sebagainya, bila kita buat dengan rasa kerelaan hati kita, dengan rasa kesukaan kita, maka perkara itu akan menjadi mudah bagi kita dan kita tak rasa penat dan sebagainya. Sebab kita buat itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebab kerana orang lain dan sebagainya. Itu sebagai contohlah. Berkenaan dengan niat dan keikhlasan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah di situ akan lahirnya kemanisan dalam beribadah. Bila rasa manis, kita tak akan rasa penat dan sebagainya. Seperti mana kita main bola lah kan. Kita pergi main bola walaupun 1 jam, 2 jam kat padang, panas lagi, hujan ke apa, tapi kita tetap main. Sebab apa? Sebab kita suka dan kita minat main tu. Mana bukan sebab apa terpaksa ke apa, tak. Kita mana dengan kerelaan hati kita sendiri, kita main tu akan menimbulkan kemanisan dalam permainan. Begitu juga dalam ibadah.
Bila kita buat dengan ikhlas, dengan kesungguhan hati sendiri, maka di situlah timbul kemanisan dalam kita beribadah. Maka itu yang pertama. Yang kedua, okey, hari ini Ustaz akan sentuh satu lagi perkara atau satu lagi topik berkenaan dengan apa perkara yang perlu kita isikan dalam bakul kebun Ramadan kita untuk memenuhi bakul kita. Mana-mana kita keluar daripada kebun Ramadan nanti, maka penuhlah bakul kita dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan amalan-amalan yang soleh, insya-Allah. Yang kedua, apa dia perkara yang akan Ustaz sebut nanti, iaitu berkenaan dengan seperti mana ayat yang Ustaz baca tadi, berkenaan dengan doa. Doa. Apa makna doa? Doa maksudnya setiap permintaan kita, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, melalui doa kita. Dan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang mulia ini, dianjurkan untuk kita memperbanyakkan doa untuk pengampunan, untuk keselamatan untuk diri kita. Di mana kita sekarang ini berada di bulan Ramadan, sebenarnya dibahagikan kepada 3 fasa. Mengikut hadis Nabi SAW, bulan Ramadan ini dibahagikan kepada 3 fasa. Iaitu fasa pertama, fasa rahmat, kerahmatan, mana diturunkan rahmat daripada Allah SWT. Fasa kedua, fasa keampunan, maghfirah. Dan fasa ketiga, fasa itqu minan nar, kebebasan, pelepasan daripada api neraka. Mana kita sekarang ini berada di fasa yang pertama, iaitu fasa kerahmatan daripada Allah SWT. Fasa pertama ini merupakan rahmat, mana kita mohon rahmat daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kita akan mendapat apa yang kita doa, apa yang kita minta, untuk keselamatan, untuk kesejahteraan kita, untuk pengampunan dosa-dosa kita, insya-Allah akan diberikan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Berkenaan doa di bulan Ramadan ini, saya nak kongsikan antara waktu yang sangat-sangat mustajab doa berbanding bulan-bulan yang lain. Walaupun bulan yang lain ada juga waktu yang kita katakan sebagai waktu yang mustajab doa, doa yang akan dimakbulkan, insya-Allah, kan. Antaranya hari Jumaat, kan. Antaranya di antara azan dan iqamat, dan juga pada hari Jumaat ada saat dan ketika doa kita dimakbulkan pada hari tersebut. Dan di bulan Ramadan ini merupakan satu bulan yang penuh dengan kerahmatan dan keampunan, maka kita dianjurkan untuk berdoa pada setiap masa. Setiap masa. Seperti mana Nabi sebut dalam hadisnya, berkenaan dengan puasa ini, 3 golongan yang Allah akan makbulkan doanya. Doanya Allah akan tidak akan tolak, insya-Allah. Apa dia 3 golongan tersebut? Pertama iaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika waktu dia berbuka puasa. Dan yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Ini 3 golongan ni Nabi sebut sebagai Allah akan makbulkan doa mereka ini. Mana kita termasuk dalam golongan yang kedua tadi. Mana golongan yang berpuasa. Ada antara waktu-waktu yang kita boleh ambil perhatian. Antara waktu yang mustajab doa, yang pertama ketika 1/3 akhir malam. Mana malam kita ada 3 bahagian. Mana 1/3 yang akhir itu waktu yang sangat mustajab doa. Di antara pukul 3, 4, 5, 6 tu, mana waktu sahur, masuk waktu buat sahur pun sekali. Itu antara waktu yang mustajab doa. Dan sebab itulah kita dianjurkan untuk bersahur. Nabi sebut, bersahurlah kamu kerana pada waktu sahur itu ada keberkatan. Berkat, apa makna berkat? Maknanya berkat, setiap pekerjaan yang kita buat itu mengandungi berkat. Kalau kita belajar, kita mudah faham. Kalau kita buat apa saja, Allah akan memudahkan kita.
Itu maknanya setiap kerjaan kita itu mempunyai berkat. Siapa yang tak bersahur, tak bangun waktu bersahur tu, mana dia tak ada keberkatan. Walaupun kata dia puasa kan, tapi dia tak bersahur, walaupun puasanya sah, tapi yang Allah sebut, yang Allah janjikan keberkatan itu, mana dia tak dapat. Mana dia tak dapat sebab dia tak bersahur. Dan itu antara waktu yang mustajab doa, antara 2/3 akhir malam, ketika waktu sahur, dan juga ketika waktu berbuka puasa. Yang disebut dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa ini ialah ketika dia berbuka puasa dan ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Itu antara waktu yang mustajab doa. Mana kita hendak biasa doa lah. Ada di waktu lain lagi, ada di antara azan, kita mendengar azan, di antara azan dan iqamah, ketika hari Jumaat, ketika waktu hujan dan sebagainya. Tapi di bulan Ramadan ini, doa kita akan terlebih lagi dari segi penerimaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kemuliaan Ramadan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai-bagai ganjaran yang tak dapat di bulan yang lain. Ibarat satu contoh, kalau kita pergi satu pasar raya yang membuat jualan hebat, potongan, ada offer yang jualan yang hebat lah. Biasa kita pergi beli satu barang dapat satu barang, tapi satu bulan tu dia buat offer, beli satu barang dapat 10 barang. Itu semua umpamanya kita di bulan Ramadan ini. Ustaz ibaratkan bulan Ramadan ini satu kebun buah-buahan, yang mana yang mengandungi berbagai-bagai buah-buahan, yang tuannya bagi dekat kita, rebutlah apa yang ada dalam kebun tu, tapi dengan syarat kamu buatlah apa yang untuk mendapatkan yang boleh memenuhkan bakul kamu, kan. Itu yang kedua. Nak sebut berkenaan dengan berdoa ini, malah sama-sama kita memperbanyakkan doa. Antara doa-doa yang boleh kita baca, mana ada satu kisah Nabi SAW dengan isterinya Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah menanyakan kepada Nabi, apakah yang aku nak buat jika aku berada di malam Lailatul Qadar. Dan Nabi ajarkan satu doa untuk Aisyah dan untuk kita semua, di mana kita biasa kita baca doa itu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun, tuhibbul afwa, yang suka kepada keampunan, fa'fu anni, maka Engkau ampunilah kami. Kita minta, kita baca setiap masa, setiap ketika sepanjang bulan Ramadan ini, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi doa-doa yang lain, seperti mana kita biasa juga kita baca, kita dengar, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala keridaan dan syurga. Kita nak redha Allah Subhanahu Wa Taala dan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung daripada kemarahanmu, kemurkaanmu dan neraka. Kita tak nak kemarahan Allah dan neraka Allah. Apa yang kita nak ialah keredaan Allah dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey. Jadi sebelum kita mengakhirkan sesi tazkirah pada kali ini, sekali lagi saya nak pesan untuk Ustaz dan juga khusus kepada anak-anak murid sekalian, bila mana kita berada di rumah ini, berbanyakkanlah doa. Kalau tak tahu doa dalam bahasa Arab, doa je lah dalam bahasa Melayu. Allah ni dia faham semua bahasa. Kita tak tahu nak bahasa Arab, kita sebut dalam bahasa Melayu pun tak apa, asalkan kita berdoa. Allah Subhanahu Taala nak tengok kita ni sentiasa menadah tangan minta doa kepadanya. Itu berlainan dengan manusia. Kalau manusia kalau kita selalu minta dengan manusia ni, manusia akan meluat dengan kita. Manusia tak suka dengan kita sebab jumpa je nak minta, jumpa je minta. Tapi dengan Allah Subhanahu Taala ni,
selagi kita minta, lagi itulah Allah suka dekat kita. Lagi banyak kita minta, lagi Allah suka. Itulah sifat Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih dan juga penyayang. Jadi di kesempatan bulan yang mulia ini, dengan ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kita, maka kita berbanyakkanlah doa. Berbanyakkan doa, doa ketika sahur, doa ketika azan, doa ketika berbuka puasa, ambil masa sedikit sebelum berbuka tu, 5 minit duduk kat meja makan tu, kita minta kita doa, apa yang doa saja. Kerana apa? Kerana itu waktu yang mustajab doa. Jadi janganlah kita lepaskan peluang ini, malah sama-sama kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi tujuannya untuk memenuhkan bakul kebun Ramadan kita, insya-Allah, dengan rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita. Kita mohon Allah Taala dengan syarat kita melakukannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita lakukan benda itu dengan ikhlas, maka kita tak akan rasa penat dan sebagainya. Kita akan rasa kemanisan dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita buat itu bukan sebab apa-apa, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab selain daripadanya, insya-Allah. Jadi saya setakat itulah untuk kali ini, dan kita akan jumpa lagi insya-Allah pada siri-siri yang lain mengenai apa lagi perkara yang boleh kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan ini, dan yang penting untuk kita penuhkan kita punya bakul kebun Ramadan ini untuk kita mendapat keredaan, dan yang pentingnya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti, insya-Allah. Okay, akhir sekali saya nak ucapkan kepada semua sekali anak-anak murid, sekalian perdana sekalian, teruskanlah melakukan ibadah puasa, bersolat, berzikir, berdoa, membaca Quran sepanjang bulan Ramadan ini, kerana kita banyak masa kita berada di rumah, kita tak boleh nak keluar pergi main dekat padang, berapa tak boleh. Jadi masa kita banyak dekat rumah. Jangan kata asyik main game je, apa sebagainya, tengok TV je. Tapi hendaklah kita memenuhkan masa kita dengan benda-benda yang berfaedah. Yang penting benda itu mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, wa ila liqa, ma'assalamah, stay at home. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.